Bismillahirrahmanirrahim. Bab ma jaa anna bainal masyriq wal maghrib qiblah situ. Baru datang ni bahawasanya barang antara masyriq dan maghrib. Masyriq tempat matahari terbit, mahalul syuruk. Wal maghrib ialah mahalul ghurub, tempat matahari terbenam. Antara tu kiblat. Sebab banyak dalam bab kiblat ni ada hadis yang kadang-kadang kita di sini tak boleh menggunakan dia. Kalau tak boleh guna sebab keadaan fizikal lain. Ya, ada setengah Nabi suruh menghadap ke kedudukan ketika Nabi bersabda itu, kedudukan kiblat adalah di timur. Jadi Nabi suruh hadap ke situ. Kalau kita pakai itu terbalik jawab. Jadi hadis itu tak boleh digunakan di sini. Bukan hadis, tak boleh tolak hadis. Mana hadis itu tak sesuai dengan sebab tempat berbeza. Ya, Nabi sebut tu arah tempat kiblat dan kita sebut tu kedudukan ni tak sama dengan kita. Ketahui al-mukiranya bahawasanya kiblat ahli negeri Madinah ialah antara masyriq dan maghrib. Ya, antara timur dengan barat, tengah tu. Tu ahli Madinah. Kalau kita belah sini, kiblat kita ialah maghrib. Kalau matahari jatuh ni ke barat. Maka inilah ya makna hadis yang dikeluarkan oleh Tirmizi. Demikian bunyinya an Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma bainal masyriq wal maghrib qiblah. Ya, barang yang antara masyriq wal maghrib qiblatun. Hadis hasan lagi sahih. Mereka Sayyidina oleh hadis ini daripada Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu an daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada barang yang antara masyriq timur wal maghrib barat, itulah panggil kiblat. Jadi seolah-olah maknanya kiblat kamu hai ahli Madinah ialah antara masyriq dan maghrib, di tengah-tengah. Ada pun nisbah pada lain daripada Madinah, lain pula. Kalau kita lain, kalau kita pakai hadis ni, jawab dia masyriq maghrib kita tambah sana pula kiblat, ya, barang antara. Ada pun nisbah pada yang lain daripada Madinah, ya, maka lain pula, kita lain pula, ya. Dan pula hadis ini telah datang beberapa riwayat yang dikeluarkan oleh Tirmizi, ya, itulah sahih dan dhaif pun ada. Dan kata Abu Isa, dan sungguhnya diriwayatkan daripada ketiadaan seorang daripada sahabat Nabi SAW akan hadis ini, ma bainal masyriq wal maghrib qiblah. Banyak riwayat. Dan setengah daripada mereka itu ialah Sayyidina Umar bin Al-Khattab, dan Sayyidina Ali bin Abi Talib, dan Ibnu Abbas, yang banyak sahabat-sahabat yang handal-handal. Dan kata Ibnu Umar pada makna hadis ini, apabila engkau jadikan maghrib dari kanan engkau dan masyriq dari kiri engkau, itu maksud dia. Antara ni boleh dua. Kalau kita duduk begini, bermakna masyriq kanan, maghrib kiri. Kalau kita duduk begini, masyriq pula kiri, maghrib boleh kanan. Jadi di tafsir Ibn Abbas ni terang. Jadikan maghrib dari kanan. Kerana maghrib tempat matahari terbenam, maghrib mahal ghurub. Jadikan maghrib dari kanan. Bermakna kita belah sini. Kita jadikan maghrib sebelah kanan, kita paling ke sana. Ya, dan masyriq kiri. Jadi makna kalau ahli Madinah, kiblat dia belah sini, belah kanan kita. Ya, dia tegak ke sana. Kalau kita belah kiri, kan, belah kiri kiblat kita. Sana bagi ahli Madinah menghadap. Maka antara kedua tu kiblat. Apabila berhadap engkau akan kiblat, dia belah sana. Ya Allah. Dan kata Ibnu Mubarak, pemula hadis ma bainal masyriq wal maghrib, itu bagi ahli masyriq. Bagi ahli masyriq, untuk timur. Dan telah memilih oleh Abdullah bin Mubarak dengan mengambil ke kiri, yakni mengirikan sedikit bagi ahli apa tu? Ahli apa tu? Ahli Marwah.
Kemudian babu maja'a fir rajul yusalli li ghairi qiblah fil ghaib. Bab datang dia menyatakan laki-laki yang sembahyang bagi lain daripada kiblat di dalam kelam awat, mendung. Ghaib mana mendung tak nampak, matahari tak keluar gelap ni. Tetapi kerana saudaraku sembahyang dengan menghadap kiblat itu wajib apabila dapat diijtihadkan dia dengan segala alamatnya. Ya, sebab Quran suruh tu, fawalli wajhaka syatral masjidil haram, fawalli bil amar. Mana wajib kita menghadap. Cuma menghadap yakin dengan zan. Kalau nampak Kaabah depan mata macam pergi masuk dalam Masjidil Haram, dia yakinlah. Kalau tak nampak ni macam kita ke zan, maka kena ijtihad. Ijtihadkan dia dengan segala alamatnya. Seperti yang akan datang segala masalah ni. Maka dengarlah hadisnya lebih dahulu, telah dikeluarkan oleh Tirmizi. Itu an Amir ibn Rabi'ah. An Amir ibn Rabi'ah qala kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safarin fi lailatin muzlimatin falam nadri ainal qiblatu fa shalla kullu rajulin minna ala ihyalih. Falamma asbahna zakarna zalika lin nabi sallallahu alaihi wasallam fa nazala fa aynama tuwallu fa samma wajhullah. Amin. Diriwayatkan daripada Amir bin Rabi'ah radhiyallahu an, katanya adalah kami beserta Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu musafir pada satu malam yang gelap, yang kelam. Kemudian berhajatlah kami hendak sembahyang. Ya Allah. Berhajat kami hendak sembahyang, maka sudahlah tiada kami ketahui di mana hala kiblat. Ya, oleh kelam malam gelap tak nampak. Dan sudahlah berlaku berlain-lain ijtihad pada kiblat. Ada yang mati belah sini, ada belah sini kan. Tak sama. Maka sembahyanglah tiap-tiap orang daripada kami sahabat tadi atas pihak yang diijtihadnya. Masing rasa sini kuat dia. Dan tiada kami berikut-ikutan sebab dah lain. Orang ni kata sini, orang kata sini. Maka sembahyang masing-masing mengikut cara dia. Maka kalau datang pagi hari akan kami. Waktu pagi, maka sudahlah kami sebutkan demikian bagi Rasulullah SAW. Keadaan malam tadi sembahyang semua tak sama kiblat. Supaya dihukumkan atas sembahyang kami di dalam itu turun firman Allah Ta'ala. Ya, bila ada hal begini turun firman Tuhan, panazala apa ayat, wa aina ma tuwallu fasamma wajhullah. Ini murakabah panggil ahadiyah. Kalau tarekat Naqsyabandiyah dia pakai murakabah ahadiyah. Wa aina ma tuwallu, di mana saja kamu berhadap, sama di sana wajhullah, ada wajah Allah. Apa maksud dia? Bukan Tuhan pun sini nampak sekaligus, kalau Tuhan dah bertempat. Sana ada, sini ada, banyak kan. Mana-mana kamu berhadap, sana ada sama wajhullah, ay wajhut tajalliyat, wajah pentajalian, wajah tajalli. Mana-mana semua ni benda ni mentajalikan wujud Ta'ala. Pokok dia tengok, pokok tu dia panggil mahallut tajalli. Awan, langit, laut, darat, tanah, tanah, batu termasuk diri kita, semua dia panggil dipanggil mahallut tajalli, tempat pendedahan tentang kewujudan Allah dan yang bersifat dengan segala kesempurnaan. Ya, bukan kata Tuhan duduk sana, kan dia kata wah padaan Tuhan ada sana, ada sini Tuhan sini. Oh, banyak tempat lah Tuhan dah bertempat. Depan belakang kiri kanan pula syirik nanti. Ya, menserupakan Tuhan dengan makhluk, jadi kafir musyabbihah ni. Habis. Maka turunlah firman Ta'ala tadi. Maka barang mana tempat berpaling sekalian kamu di sana kiblat Allah. Maka kalau ulama syariat ditafsirkan wajhullah ay kiblatullah. Wajah dengan mana kiblat, di mana kamu berada pun sahlah. Yang diredaikan dia kamu berhadap kepadanya. Maka jadilah ayat ini seolah-olah maknanya apa? Apabila tak tahukan di mana kiblat, semayanglah kamu berhadap mana-mana ijtihad kamu. Ya, kita berhadap, kita rasa belahana kita dengan dalil-dalil kita cari, bolehlah tu. Itu maksud dia, ditakwil itu. Tu ahli syariat. Oleh hakikat ditakwil dengan makna apa? Wajhut tajalliyat. Habis. Kemudian kata Nabi SAW hadis, tiada
begitu kuat isnadnya. Kemudian masalah menghadap kiblat dalam kelam awan gelap, bagaimana hukumnya? Kata Abu Isa At-Tirmizi, dan sungguhnya telah berjalan oleh kebanyakan ahli ilmi kepada ini hadis dalam masalah 133 ni. Berkata mereka, apabila sembahyang seorang dalam kelam oleh awan, ya, bagi bukan kiblat. Jadi maknanya tak nampak kiblat. Kemudian dapat zahir baginya, kemudian daripada sembahyang akan bahawasanya telah sembahyang ia bagi bukan kiblat. Ya, maka bahawasanya sah sembahyangnya dengan dia berkata Sufyan dari Ibnu Mubarak dan Ahmad dan Ishaq. Ia seorang sembahyang tadi bagi bukan kiblat, kemudian dapat zahir baginya, kemudian daripada sembahyang menampak tak kena tadi, kan, tempat lain, maka mengikut setengah pendapat ulama kata sah sembahyang dia dengan dia berkata Sufyan, Ibnu Mubarak, Imam Ahmad dan Ishaq. Dan kata Imam Syafi'i, dan apabila diliputi oleh awan sembahyang, oleh awan siang atau malam, akan sebagai maknanya litup gelap yang tiada kuasa seorang sembahyang melainkan beristiad pada menuntut kiblat, kena cari arah dia lah. Kita rasa belah sini ada dalil menunjukkan. Ada kalanya dengan apa tu, kunang-kunang, gunung-gunung, silap. Kita nampak gelap tapi nampak gunung. Biasa kalau kita sembahyang gunung belah sini, kita kiblat gunung belah kanan kita atau belah kiri kita, kan? Jadi kita gelap tu nampak gunung, nampak, kita boleh jadi sebagai satu ijtihad. Ya, walaupun gelap tapi kita nampak puncak gunung tu, nampak bayang-bayang dia. Biasanya bila kita sembahyang kiblat sini, gunung belah kanan kita sini. Dia boleh berada itu, satu ijtihad. Dan ada kalanya dengan laut, ya, atau dengan tempat matahari. Ya, bila kita sembahyang, tempat kita biasanya kedudukan laut kita belah sini, kiri, kanan darat. Jadi kita buat macam itulah. Dan jika tampak sinarnya atau dengan bulannya, jika tempat cahaya tadi atau tempat bintang atau mana tiup angin, ni orang kenal cara mata angin, dia tahu, atau barang yang menyerupai ia daripada segala petunjuk ni, mana dia berijtihad lah. Maka barang siapa ia petunjuk, maka barang mana ini petunjuk mendapatkannya tiada lainnya nasai memadai sembahyang dia. Maka jika kamu atasnya sekalian itu hingga tiada padanya suatu petunjuk, naklah ia sembahyang atasnya, ghalib ijtihad padanya, dan diulang sembahyang apabila didapatkan petunjuknya. Itu. Dan jarang kali sunyi seorang daripada petunjuk. Faham tu? Mana diulang balik kalau dapat petunjuk. Maksudnya apa? Kalau nyata salah, kena ulang balik lah. Adapun yang atas tadi, mazhab atas tak apa, ya, dia pakai jadi terus. Sebab Imam Syafi'i kerja ketika kaedah fiqh kata apa? La ibrata bizanni albainul khata'. Tidak dikira dengan zan, mana ijtihad, bila nyata salah. Kalau tak nyata salah, tak kira, tak apa, terus. Dia sembahyang ijtihad arah ni, ya, sampai ke mati dia pun tak tahu sebenarnya. Semua yakin dia zan kat situ, okey. Tapi kalau dia ijtihad situ, tengok besok lusa, kiblat sana rupanya. 4 hari dah lari. Bila lari tak boleh pakai ijtihad. Ijtihad tak boleh pakai bila nyata salah. Kalau tak nyata salah, okey, tak ada masalah. Habis. Dan satu lagi masalah menghadap kiblat dengan tersalah ijtihad. Hukum tengok sini. Kata Imam Syafi'i, dan jikalau memulai seorang akan sembahyang atau ijtihad kemudian nampak ia akan kiblat yang lain, maka itulah dua wajah. Pertamanya, jika ada kiblatnya itu pihak timur, maka meliputi langit itu oleh awan atau tersalah ia dengan petunjuk angin atau lainnya, kemudian terbit matahari atau bulan atau bintang-bintang, maka ketahuilah telah sembahyang ia ke pihak timur atau pihak barat. Saya tiada terbilang dengan sembahyangnya, ya, yang telah lalu itu. Anda tahu salah, maka memberi salam ia dan menghadap kiblat atau barang yang nyata bagi tadi, kerana bahawasanya atas yang yakin daripada tersalah pada pekerjaan pertama. Maka bahawasanya Ka'bah pada menyalahi tempat yang sembahyang padanya Allah. Maka bahawasanya Ka'bah pada menyalahi
tempat yang sembahyang ia kepadanya. Maka iaitu jika tiada kembali ia kepada yakin betul ain kiblat Kaabah, maka sungguhnya kembali ia kepada yakin betul pihaknya. Ya, mana yakin pihak lah. Sama dia yakin tadi nampak betul atau nampak pihak dia. Maka nyatalah tersalah pihaknya, ya, yang ia sembahyang kepadanya. Maka hukumnya ialah hukum orang yang sembahyang sekira tampakkan Kaabah, beristihad kemudian ketahui bahawasanya tersalah ia. Jawab dia kena ulang balik sembahyang, sebab tak dikira dengan zan apabila zahir, ya, kesilapan dia. La ibrata bizanni al-bainul khata'. Bila dikira dengan zan apabila nyata salah. Kalau tak dia salah tak apa. Itu kaedah fiqh itu. Kemudian babu majal fikalah yatima yusalli ilaihi wa fihi wa ma'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sayyidina Allah. Alhamdulillah. Subhanallah.